Bersyukur, Alhamdulillah kerana dipertemukan lagi pada video kali ini. Dan pada video kali ini, aku nak share ada dua kisah seram berkaitan dengan pengalaman seseorang yang bekerja sebagai security guard. Seperti yang kita tahu, kerja security guard adalah mencabar kerana mereka perlu menjaga harta benda awam seperti bangunan, bank dan sebagainya. Dan ada juga security guard ni yang ditugaskan untuk menjaga tapak-tapak kawasan yang lama. Dan ini adalah dua kisah pengalaman seseorang yang bekerja sebagai security. Jom kita layan kisah ini. Okey, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama bertajuk Jaga Bangunan Terbengkalai. Jom kita dengar. Okey, ini adalah cerita daripada sahabat aku, namanya Nazri. Dia ni adalah pesara tentera ataupun bekas tentera. Kawan aku Nazri ni, dia suka kerja seorang-seorang, especially shift malam. Jadi aku respect dia part kat situlah, sebab dia pernah jadi askar, jadi mungkin dia berani. Mungkin dia dah pernah menghadapi latihan-latihan yang agak mencabar, jadi dia dah biasa dengan kerja seorang diri. Yang paling aku terkejut sekali tentang kawan aku ni, dia pernah kerja malam, shift malam, seorang diri. Dah lah jaga bangunan yang terbengkalai. Kalau kita tengoklah mana-mana kondominium, tingkat 2 dan tingkat 3 di bahagian bawah. Maksudnya tapak kondominium tu adalah tempat letak kereta. Bangunan yang dia jaga tu baru proses buat bahagian parking je, tapi dah bertahun dah tertangguh. Berbagai alasan yang diberikan oleh pemaju seperti pandemik lah, covid lah dan sebagainya. Bangunan tak siap-siap, cuma bahagian parking je tu pun ada lagi bata-bata yang belum diikat. Untuk menambah seram lagi, kawasan yang tempat kawan aku Nazri tu jaga rapat dengan kaki bukit. Lepas tu pula dah terbiar sebab lama sangat delay, sampai dah naik segala semak samun anak-anak pokok dalam bangunan tu. Kadang-kadang aku tengok dah macam Highland Tower pula tempat dia. Nazri ni berhati kering orangnya. Dia ada cerita dekat aku lah. Masa dia tengah duk kerja tu, tiba-tiba dia dengar ada orang mengilai. Kadang-kadang ada juga yang sayup-sayup menangis. Kadang-kadang ada yang nyanyi dayang senandung pun ada. Tapi kawan aku ni cakap benda tu dah alah bisa tegal biasa bagi dia. Selalunya benda tu akan berkaraoke pukul 3 hingga 4 ke atas. Kadang-kadang kawan aku cerita lagi, bunyi tu macam jauh. Lepas tu kadang-kadang makin dekat pula, macam dekat sebelah dia pula. Kalau dia dah start bunyi menangis tu, selalunya dia akan dengar suara tolong, 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 sakit, sakit. Kadang-kadang ada juga yang nangis sampai terseduh-seduh. Entah apa yang dia nangis pun aku pun tak tahu. Tapi kalau bunyi mengilai atau ketawa, dia akan dengar cindai, cindai, sinilah, sini. Kadang-kadang bunyi macam budak kecil gelak pun ada. Tetapi kawan aku ni cakap dia jarang boleh nampak benda tu. Tetapi dia tahu kat situ tempat yang dia jaga tu, tempat dia kerja tu, selalunya tempat lepak kakak cantik ataupun bantal peluk, tak pun gula-gula.
Ada masa kadang-kadang dia berdiri je diam kat balik tiang, tak kacau pun kawan aku ni kerja. Kadang-kadang dia terbang slow-slow sambil meratap sayu-sayu menangis putus cinta kot. Kadang-kadang datang juga terpacak depan member aku ni dalam jarak beberapa meter. Selalunya bila dah nampak je pasti benda tu akan lari dengan terbang seolah-olah kain buruk. Kalau korang pernah tengok kain yang terbang di tiup angin, itulah dia gambaran apabila Pontianak terbang lari daripada kita. Kadang-kadang makhluk ni dia takut dengan kita. Tapi yang paling lawak campur seram ni, member aku ni walaupun dia tahu tempat kerja dia ada gangguan, tapi dia masih suka tidur dekat tempat kerja dia. Maksudnya dia kerja tapi dia tidur dekat situ. Dia tidur sampai duduk atas kerusi biru, hanya bertemankan selimut dan juga radio orang mengaji. Tapi masalah je dia cakap, tak jadi apa pun, aku dah pasang banyak dah. Dia orang tetap duk karaoke mengilai juga macam tu. Kadang-kadang kalau kita pasang ayat mengaji, mesti akan berlaku sesuatu. Contohnya macam handphone pasti akan switch off dengan sendiri. Kadang-kadang ada juga tengah tidur, tengah bersedap berselimut ni, dia main tarik-tarik, lepas tu muka dan telinga dia pula asyik kena tiup angin. Lepas tu kadang-kadang ada orang bisik pula, duk dengar orang bisik, woi, woi, woi. Kalau nak tahu, itulah rutin hairan kerja kawan aku si Nazri ni. Dia dah hadapi segala ujian tempat kerja dia tu, sampailah dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja sebab apa? Sebab dia terlalu bosan kerja seorang diri. Siapa nak jadi partner dia kerja jaga bangunan macam tu? Ditambah pula ada peneman yang datang daripada alam sebelah, lagilah semua orang tak nak. Tapi dah ada offer juga dekat aku, kalau nak kerja boleh, tapi gaji setakat 1,800 je lah. Memang taubat lah. Aku nak, memang tak nak lah. Kalau kerja sehari pun aku dah tak berani nak masuk. Ini kan pula kerja kat situ pada waktu malam. Okey, habis sudah kisah pertama. Jom kita dengar kisah yang kedua pula. Kisah kedua juga datang daripada pengalaman kawan aku si Nazri ni. Tapi yang ni kisah tentang beliau jaga perumahan banglo. Okey, ini juga kisah daripada kawan-kawan aku yang lain juga. Yang Nazri tu, yang kisah pertama tadi tu, maaf ya. Masa kawasan tu baru je siap, kawasan perumahan banglo tu, kawan-kawan aku ni, dia orang ni adalah security yang batch awal yang duduk kat situ, yang kerja di situ. Perumahan itu asalnya kawasan hutan dan berbukit, tetapi telah diratakan menjadi kawasan elit. Tauke developer menjadikan suasana hutan bukit sebagai tema banglo di situ. Memang sesuai lah untuk orang kaya yang nak banglo di kawasan bandar, tapi nak dekat dengan alam menghijau, close to nature lah orang putih kata, tenang dan berdamaikan. Dan berhampiran dengan kawasan perumahan banglo tu juga ada bekas lombong atau tapak kuari yang telah digali sejak sekian lama, tetapi dah bertukar menjadi tasik luas dan sedalam bangunan 23 tingkat. Pekerja mereka terdiri daripada buruh Indon dan juga security juga. Ada setengah security guard ni, ada yang datang daripada buruh Indon. Kadang-kadang mereka suka mandi dekat tasik tu. Petang-petang pula tu kadang-kadang mengail ataupun mancing ikan talapia. Kadang-kadang ada yang lebih hebat lagi buat rakit. Okey, kisah seram bermula pada satu malam, masa diorang tengah duk lepak sambil semang-semang kosong kan dekat pondok jaga. Adalah dalam 2-3 orang dalam pondok jaga tu. Lepas tu ada seorang lagi pula security datang join lepak. Ni nama panggilan dia panjang.
Malam tu pula tak ada apa yang aneh pun. Cuma malam tu je si Panjang tak banyak cakap. Dia suka tengok je sambil mundar bandir. Lepas tu dia pergi pula tempat gelap sikit dekat luar pos tu. Berdiri tegak duk main jeling-jeling orang kat situ. Dengan senyum menyeringainya sambil lentokkan leher macam gaya nak patahkan leher. Dah macam pelik dah ni. Tapi diorang malas nak layan. Mungkin duduk merapu kot masuk air kan. Tak lama tu si Panjang pergi ke tandas di belakang pos. Dan sejurus lepas tu ada 2 lagi security lain sampai dan parking motor depan pos. Nak tahu tak apa yang pelik? Dalam antara 2 orang yang baru sampai tu, salah seorangnya ialah Panjang. Tapi berbaju lain. Sambil bercakap merapulah macam biasa. Orang yang duk lepak kat situ yang tengah rancak sangat sembang sampai gelak-gelak ketawa kikir-kikir tu terus diam dan kehairanan. Kita orang pun tegur dia. Panjang, kau buat silap mata apa ni Panjang? Tadi kau ada kat sini lepak dengan kita orang. Tiba-tiba datang dari depan motor pula. Si Panjang dan seorang lagi mamak tu apa lagi? Beria-ialah cerita yang diorang berjam-jam duduk lepak kedai mamak. Habis tu, siapa yang datang tadi tu? Kita orang yang duduk dalam postcard tu, lepas dengar cerita daripada si Panjang ni yang kata dia tak masuk kerja lagi, dia masih lepak dekat mamak. Jadi siapa yang datang awal tadi tu? Itu yang pelik je tu. Kita orang pun dah masing-masing macam tak percaya. Siapa yang betul, siapa yang menipu. Si Panjang tu lagi lah tak percaya. Entah orang kat situ nak mempermainkan dia ke apa ke. Untuk mengesahkan kami punya kehairanan ni, untuk menjawab segala isu yang berbangkit ni, jadi kita orang pun bakatlah nak check CCTV, nak tengok apa yang dah berlaku dekat dalam pondok jaga tu. Dan bila kita teliti dan amati rakaman CCTV tersebut, dah terbukti si Panjang memang ada datang lepak-lepak di pos. Lepas tu keluar pergi ke jamban belakang. Dan muncul pula si Panjang yang original dengan motor daripada arah jalan raya depan. Start dari tu diorang duk bahan si Panjang dah ada kembar baru. Ada hantu pula berkenan nak jadi handsome macam si Panjang. Kadang-kadang dari kisah seram dah tukar pula jadi bahan lawak. Tapi sebenarnya diorang masih duk teringat masa si Panjang duk merenung diorang dari gelap sambil senyum menyeringai tu. Tapi bila tengok balik, kita orang mengulang banyak kali CCTV tersebut. Pada malam kejadian tersebut, kita orang ulang tayang CCTV tersebut, seolah-olah masih tidak percaya dengan apa yang berlaku. Bayangkan, mula-mula si Panjang dah datang. Lepas tu dia boleh pergi ke jamban. Tak lama lepas tu Panjang yang original tu pula datang naik motor. Itu yang confuse. Tapi bila kita orang tengok balik, memang si Panjang yang datang awal tu, sebelum si Panjang yang original datang tu, memang si Panjang yang mungkin dari makhluk alam sebelah berkelakuan aneh. Okey, itu saja yang aku dapat kongsikan untuk kisah pada kali ini. Kisah tentang pengalaman pekerjaan sebagai security guard. Okey, agak mencabar pekerjaan sebagai security guard ini. Jadi hanya orang yang berhati kering sahaja mampu boleh bertahan lama. Selalunya orang yang junior-junior yang baru masuk ni mungkin tak tahan kot. Tapi kalau yang dah otai-otai tu mungkin mereka dah biasa diusik. Jadi okey, sekian saja daripada saya untuk kisah kali ini. Dan jangan lupa untuk stay tune untuk konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.